Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Muzium Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Manik adalah perhiasan yang sinonim dalam kalangan orang Ulu. Manik ini sangat sukar ditemui. Hanya ada beberapa sahaja yang masih disimpan oleh keturunan-keturunan yang mewarisinya. Khazanah ini dinamakan sebagai Lukut Sekala. Orang Ulu memberi nilai yang tinggi kepada manik sehingga kan boleh membezakan status sosial. Kerana inilah, orang Ulu lebih banyak menggunakan manik selain etnik lain. Profesor Madya Dr. Yaakob Rafi merupakan seorang pengkaji kesenian Sarawak. Kemahiran beliau dalam kajian visual etnografi telah membantu beliau dalam menulis banyak buku berkaitan etnik di Sarawak. Kebanyakan daripada itu, diorang mempunyai hierarki kedudukan dalam masyarakat masing-masing. Jadi dia ada keturunan bangsawan, keturunan pertengahan, keturunan orang biasa dan juga hamba. Sebagai contoh, bagi kaum orang Ulu, dia ada maren bagi bangsawan. Jadi maren atau paren, ada ejaan paren, ada ejaan maren. Lukut Sekala tu hanya boleh dipakai oleh orang-orang maren, bangsawan. Manik diperolehi daripada perdagangan penduduk tempatan dengan pedagang Cina pada satu masa dahulu. Oleh itu, manik yang dibuat dari seramik ini adalah sukar diperolehi, melainkan hanya golongan bangsawan sahaja yang mempunyai peluang untuk menemui pedagang. Lukut Sekala ini sangat bernilai sekiranya hendak dibandingkan dengan manik lain. Dalam komuniti Kayan, nilainya menyamai seorang hamba. Kalau kita tengok, kebanyakan perhiasan orang Ulu ni menampilkan pelbagai hiasan manik ataupun motif yang diperbuat daripada manik. Jadi kalau kita melihat pada kostum wanita, kadang-kadang dia adalah melambangkan status sosial seseorang tu dalam masyarakat ataupun komuniti kaum tersebut. Jadi sebagai contoh masyarakat Kayan, bagi wanita aristokrat, dia mempunyai perhiasan yang sangat banyak. Beberapa jenis manik yang digunakan tu adalah melambangkan status dia lah. Sebagai contoh yang ada tadi adalah Lukut Sekala lah yang paling tinggi sebab nilai dia sama dengan seorang hamba. Kalau saya orang maren, saya boleh beli hamba menggunakan manik Lukut Sekala. Lukut Sekala dalam masyarakat Kayan ialah manik yang paling berharga. Hal ini kerana hanya golongan aristokrat atau maren sahaja yang layak memiliki manik ini. Manik ini juga menjadi harta turun-temurun sebagai tanda pemilik itu keturunan maren. So, apabila berlaku perkahwinan ataupun pertunangan, sharing personal daripada Temenggong Elizabeth, dia adalah antara orang yang tertinggi dalam masyarakat Kayan, which is dia seorang Temenggong. Dia punya ibu, dia terima Lukut Sekala daripada bapa dia melalui majlis pertunangan. Jadi bila seseorang lelaki tu dia menginginkan perempuan, tapi golongan dia haruslah maren dan maren. Dia tak boleh maren hipoi, maren dan lain-lain. Pewaris manik perlu memiliki Lukut Sekala. Memandangkan manik ini akan digunakan apabila mereka akan berkahwin nanti. Sesebuah keluarga yang mempunyai status kedudukan yang tinggi akan memberi sebutir manik Lukut Sekala bersama-sama manik lama yang berwarna kuning dan tidak bercorak sebagai hadiah perkahwinan. Saiz manik sangat kecil, lebih kurang menyamai saiz biji buah mata kucing. Dengan saiz yang kecil ini, penghasilan manik memerlukan kemahiran pengukir yang tinggi untuk mendapatkan kualiti yang terbaik. Proses pembuatan adalah daripada tanah liat yang berkualiti. Pemrosesan dia mengambil masa agak lama, berbeza pada zaman sekarang.
manik dulu dia agak tebal dengan kualiti dia memang bagus lah. Dan manik sekarang dia pada ceramik and then agak nipis, mudah pecah. Inilah yang membezakan manik warisan dengan manik moden. Jenny merupakan pengusaha manik di steamship Kuching. Beliau telah berpengalaman selama bertahun-tahun lamanya dalam penghasilan manik tempatan. Bangunan steamship ini telah dibina pada tahun 1930 bertujuan untuk menyelia aktiviti perkapalan di Kuching. Kini tempat ini ialah bangunan kepada Kuching Waterfront Bazaar yang mengumpulkan kumpulan pengusaha kraft dan kesenian Sarawak. Lukut skala LAN adalah manik yang tertinggi bagi kita orang Ulu. Bagi masyarakat kami, manik adalah sesuatu yang sangat bermakna kerana itu yang kebolehan mereka untuk membuat daripada tanah liat, dan itu yang dibuatkan sebagai sebuah perdagangan. Selain Jenny, Lucille Awon John yang merupakan pengusaha manik berpengalaman ada menyatakan tentang nilai dan kehebatan warisan Lukut Sekala. Macam seperti orang Ulu, diorang lebih banyak penggunaan manik sebab itu merupakan status bagi diorang. Seperti lagi banyak you punya Lukut Sekala, lagi banyak you punya manik, maksudnya lebih tinggi dah darjat bangsawan you. Even sampai sekarang, kalau you masih simpan banyak lukut dan manik-manik lama, it's actually menunjukkan you berasal daripada darjat yang mana. Manik ni adalah seperti emas, seperti harta karun untuk golongan indigenous di Sarawak. Manik dulu, kalau kita nak kata keistimewaan dia sangat berharga untuk sesetengah pihak yang memang manik enthusiast. Walaupun manik tu dah ada terkopek sedikit, tapi kalau dia memang manik lama, dia orang akan simpan. Sebab manik ni sebenarnya nak membuat sejenis manik bukannya senang. Usaha dalam mengekalkan tradisi ini ialah satu usaha murni yang perlu untuk diambil perhatian secara serius. Di sinilah rumah tempat berkumpulnya pengusaha kesenian Sarawak. Perkara ini menjadikan ruang ini menarik dan membantu masyarakat dalam mengenali kesenian tempatan dengan lebih baik. Semua ketua masyarakat mempunyai lukut skala yang daripada hak milik daripada datuk nenek moyang mereka yang turunkan. Yang itu sebagai suatu lambang kemegahan, dan mereka akan pakai lukut skala tu hanya pada waktu-waktu tertentu. Ada majlis-majlis besar baru diorang akan gunakan. Diorang tak akan guna tu sebarangan. Dan dia, kalau kita lihat, dia seorang macam kita pakai emas, dia pakai lukut skala. Itu dia punya perbandingan. Manik lama berharga ini, lukut skala LAN, berjantina lelaki, dibeli dari Bayar Lajau dari Long Laput dengan harga $100 pada tahun 1965 oleh Encik Hudson Southwell. Bayar Lajau adalah orang kenamaan Rumah Kayan Laput. Khazanah yang berharga ini adalah sulaman benang emas. Ini adalah perhiasan yang bernilai tinggi dan mewah. Ianya adalah mahkota yang dianggap sebagai tradisi khas Melayu Sarawak yang bermula pada tahun 1860-an atau 1870-an. Inilah keringkam. Berdasarkan sejarah, kewujudan keringkam ini disebabkan pengaruh Islam yang datang ke Sarawak. Budaya ini dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim ke Sarawak dalam urusan perniagaan mereka. Melihat keindahan keringkam, ia diangkat ke dalam budaya masyarakat tempatan. Asrul Ashadi, seorang pensyarah fashion dan tekstil. Beliau sangat teliti dengan keindahan sulaman yang terdapat pada keringkam.
Selai keringkam ini adalah merupakan salah satu elemen yang penting dalam menutup aurat. Sebab itu kalau kita melihat bentuk selai keringkam itu sendiri, dia berbentuk tudung. Tapi di sini kita memanggil dia selai keringkam. Nilai dia memang agak tinggi sebab berdasarkan satu adalah daripada usia dia. Dia telah dibuat daripada tahun bila. Dan kalau kita lihat daripada motif, kedudukan motif, dia penuh dekat sini. Jadi anggaran harga dia adalah ratusan ribu ringgit. Sehelai keringkam boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Inilah khazanah yang sangat tinggi di dalam karya seni masyarakat Sarawak. Sebab kalau rumit motif tu, harga dia akan lebih rumit lah, harga dia akan lebih tinggi lah. Dia bergantung kepada motif yang dibuat dan juga proses dan juga sebab harga dia bergantung kepada berapa banyak benang yang digunakan, benang emas. Benang emas itu pun kita dah tahu harga dia mahal. Jadi kalau dia digunakan dengan kuantiti yang banyak, maka harga dia pun mahal. Keringkam sangat manis dan ayu dipakai oleh wanita. Kain ini sering menjadi daya tarikan dan memberi nilai kepada seorang gadis yang memakainya. Keringkam juga sebagai penunjuk status orang kenamaan. Seni ini amat menarik sehingga menjadi perhatian isteri kepada Raja Charles Brooke, iaitu Rani Margaret Brooke. Pembuatan keringkam di Sarawak, it's actually sebelum zaman Brooke lagi, tetapi Rani Margaret, isteri kepada Charles Brooke, beliau sangat menghormati budaya Sarawak. Beliau amat mengebari seni keringkam, dan daripada situ beliau selalu menjemput wanita-wanita daripada kampung, isteri-isteri penghulu dan sebagainya, dan locals untuk datang ke astana, had tea with her, nak tahu apa perkembangan mereka dan sebagainya. Yang itu kira very good rapport, very good relationship between Rani dan kaum-kaum Melayu yang tinggal di kawasan astana. Kesibukan Charles Brooke telah memberi ruang kepada Rani untuk bergaul dengan penduduk Melayu Sarawak di sekitar astana. Dari pergaulan ini jugalah Rani belajar bahasa Melayu, tulisan Jawi dan kesenian di Sarawak. Rani juga mempunyai koleksi blaus keringkamnya yang tersendiri. Atas inspirasi dan kebolehan Rani, kita dapat lihat bahawa beliau berfikiran lebih jauh lagi. So why not, like for example, kita letak keringkam sebagai hiasan di lengan. Jadi nampak, so it's looking very very elegant, dan memang sangat-sangat mahal lah kalau kita nak buat satu-satu tepahan seperti ini pada masa sekarang. I think easily kalau sebelah sleeve saja, sebelah dengan saja mungkin dalam lebih 30,000. Keringkam terbahagi kepada dua bahan pembuatan, iaitu fabrik rupia atau kain bawai dalam bahasa Sarawak, dan juga benang emas. Benang emas pada keringkam Sarawak bukanlah benang emas biasa. Ianya diambil dari pelbagai tempat di dunia. Benang emas dari India menjadi pilihan utama kepada penenun keringkam di Sarawak. Benang itu merupakan datangnya daripada negara India. Sebab dia ada perbezaan warna pada benang emas itu sendiri. Sebab kalau pada zaman sekarang, benang emas warna dia agak berbeza dengan benang emas yang digunakan pada zaman dahulu. Kini pelbagai usaha telah dibuat untuk mempromosi keringkam di mata dunia. Keringkam pernah diperagakan oleh orang kenamaan dan juga figura popular Sarawak seperti Dayang Nur Faizah dan Datuk Hanifah Taib. Corak-corak yang ada pada keringkam biasanya diadaptasi dari motif-motif tumbuhan dan juga bunga. Ini kerana motif-motif ini mudah dirujuk dan didapati berhampiran tempat mereka menenun keringkam. Untuk keringkam Sarawak, identitinya adalah terletak kepada bahagian tepinya, iaitu motif pucuk rebung ataupun lebih dikenali sebagai motif gunung. Dan motif gunung ini terdapat berbagai-bagai jenis lah. Okey, jika secara tradisionalnya untuk sehelai keringkam, harga ditetapkan berdasarkan dengan nilai material ataupun bahan mentah yang digunakan. Untuk seikat
keringkam ataupun benang keringkam harganya mencecah ratusan ringgit. Jadi untuk menghasilkan sehelai keringkam memerlukan sekitar 10 ke 15 ikat ke atas. Apabila siap, harga untuk bahan mentah tadi akan diganda dua untuk menjadi harga sehelai keringkam. Harga yang paling tinggi pernah saya jual adalah sekitar RM30,000. Amirul Shazli atau dikenali juga sebagai Tampan Keringkam merupakan seorang anak muda yang berusaha melestarikan kesenian keringkam. Beliau minat dalam keringkam ketika usianya kecil lagi. Keringkam menjadi satu perhiasan yang sangat penting. Okey, ini adalah tikar menyusun pengantin ataupun tikar untuk menjemput pengantin lelaki. Jadi tikar bengkuang akan digulung dan akan dililitkan dengan sehelai tudung keringkam milik pengantin perempuan. Kalau tikar ini tidak dihantar ke rumah pengantin lelaki tidak akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk bersanding. Dahulu ketika rombongan haji menuju ke Tanah Suci, wanita-wanita mengisi masa lapang mereka dengan menenun keringkam. Saya ingat dulu nenek-nenek saudara kalau diorang nak pergi mengerjakan haji kan dulu pakai kapal. So diorang akan bawa pemidang di atas kapal. So masa nak pergi tu you start buat sikit, alright, dan apabila dah hajah and then you dah sampai dah berlabuh di pelabuhan, you keluar, you pakai. So kira itu salah satunya lah, sama ada you orang ada ataupun you sudah mengerjakan ibadah haji. Keringkam yang amat berharga ini telah dibeli oleh Muzium Sarawak dari Puan Aisyah binti Haji Jerai pada tahun 1989. Khazanah ini perlu dipelihara supaya generasi yang akan datang dapat menyelami keindahan kesenian yang ada pada keringkam. Pada zaman dahulu, kain ini hanya boleh digunakan oleh orang yang terpilih sahaja. Kain ini mampu untuk menangkap semangat yang hilang. Ianya adalah penghubung kepada dunia realiti dan dunia gaib. Ini adalah buah kumbu. Kain istiadat Iban ini dibuat dari benang sutra. Tenunan tangan ini mempunyai pewarna semula jadi coklat kemerah-merahan, sedikit warna hitam dan ungu. Penenun bagi produk ini ialah Bangi Anak Embol. Reka bentuk tenunan menggambarkan kisah seorang lelaki yang berani dan berusaha menyelamatkan isterinya dari bahaya dengan bantuan ular. Puak kumbuk itulah sejenis daripada benang. Okay? Kalau zaman dulu masyarakat Iban tidak menggunakan benang untuk membuat tekstil puak kumbuk tu. Mereka menggunakan sejenis tumbuhan dipanggil tayak. Tayak itu dia macam jenis kekabu. Kemudian mereka hasilkan menggunakan tayak tadi tu untuk dibuat menjadi benang. Itu yang terdapat dalam masyarakat Iban. Semua menggunakan bahan semula jadi. Cara pembuatan kain puak kumbu sangat menarik. Setiap bahagian dari awal pembuatan benang sehinggalah siap mempunyai berbagai proses. Pembuat puak kumbu akan mendapat mimpi untuk menghasilkannya. Motif corak juga dapat melalui mimpi. Selepas mendapat mimpi, penenun akan segera mempercepatkan proses pembuatan puak kumbu. Motif itu akan datang daripada mimpi. Jadi mereka disegerakan untuk menenun. Jadi apa sahaja motif yang datang itu adalah motif yang saya boleh katakan sebagai roh ataupun semangat. Masyarakat Iban mempercayai bahawa motif-motif yang diberikan melalui mimpi adalah hadiah dari kayangan. Motif pada puak kumbu mempunyai makna tersendiri. Motifnya juga berbeza mengikut lokasi etnik Iban. Jadi untuk membezakan puak kumbu di negeri Sarawak ianya bergantung kepada di mana pembuatan puak kumbu tersebut. Jadi puak kumbu ni akan dihasilkan mengikut kepada bahagian-bahagian yang tertentu di negeri Sarawak. Kita ada saribas, kita ada betong, kita ada sibu dan sebagainya. Jadi perbezaannya
kita mula dengan motif balik belumpung. Motif balik belumpung kalau di Seribas, Puak Kumbu tenunan Iban yang macam dua motif yang besar tetapi di tengah-tengahnya dibiarkan kosong. Tetapi seperti motif balik belumpung yang terdapat di batang air iaitu bahagian Seriaman atau Lubuk Antu. Motif balik belumpung di situ dia tak ada tempat kosong. Cuma dua jenis motif yang berbeza di selang seli. Florita ialah merupakan penenun Puak Kumbu yang masih aktif dalam kesenian ini di Kampung Budaya Sarawak. Di sini Florita akan menghasilkan beberapa tenunan Puak Kumbu yang akan diberikan kepada pengunjung yang hadir. Puak Kumbu ni banyak untuk pakai orang Iban kan. So Puak Kumbu ni ada 3 jenis Puak Kumbu. Ini ada ikat dan karap dengan sungkit seperti macam songket. Yang tenunan karap ni dia macam anyam di atas kain. Kalau Puak Kumbu is some sort like kita ikat, tie and dye. Itu perbezaan tiga-tiga ni. Disebabkan Puak Kumbu merupakan satu kain keramat bagi etnik Iban, kain ini juga digunakan secara meluas dalam ritual. Orang Iban yang mempunyai penyakit berpanjangan atau diganggu makhluk halus dipercayai telah hilang semangatnya dari dalam jiwa. Puak Kumbulah yang menjadi penghubung kepada dunia gaib ini dan akan membantu memulihkan semangat pesakit. Untuk menjalankan semua aktiviti ini, kepakaran dan pengalaman bomoh adalah amat diperlukan. Fungsi Puak Kumbu di situ, dia tu digunakan untuk sebagai dia punya pelindung supaya roh-roh jahat tak boleh mengganggu dia. Dia boleh berlawan dengan senang untuk mengambil semangat pesakit tu. Selain daripada digunakan dalam ritual mencari semangat, Puak Kumbu juga digunakan secara meluas dalam etnik Iban untuk tujuan ngayau. Suatu masa dahulu, kepahlawanan akan dapat ditonjolkan melalui berapa banyak kepala musuh yang dipancung dan diperoleh oleh pahlawan Iban. Mereka akan membawa kepala ini ke Rumah Panjang sebagai bukti kegagahan. Biasa dibawa ke Rumah Panjang, sampai di kaki tangga Rumah Panjang, yang menyambut kepala tu perempuan, bukan lelaki membawa kepala masuk ke rumah. Itu ritual dia. Wanita Iban dianggap sebagai mereka yang mempunyai hierarki yang tinggi dalam masyarakat. Oleh itu, merekalah yang akan menyambut kepala musuh ini, membawanya ke dalam rumah. Yang perempuan di Rumah Panjang tu dia akan gunakan pakaian tradisional yang cantik-cantik. Lepas tu dia ambil ada kita panggil tu kain tenunan atau Puak Kumbu. Dia akan simpan jenis, and then dia akan menyambut kepala tu. Laki tu akan letakkan kepala tu, dia akan bawa masuk ke rumah. Dia akan menari mengelilingi Rumah Panjang tu sepanjang-panjang ruai kawasan Rumah Panjang tu. Upacara menyambut kepala tidak terhenti di sini sahaja. Kesucian kain ini yang mempunyai kuasa tersendiri perlulah dijaga dengan sangat berhati-hati. Puak Kumbu penting dalam kita punya budaya Iban. Memang penting. Bukan hanya untuk menyambut kepala, juga kalau ketua kami meninggal, tuai dari rumah, badan dia akan dibalut gunakan Puak Kumbu. Sebab Puak Kumbu untuk orang Iban, it's a very sacred cloth. It's very sacred. Dia tak boleh digunakan sebarang. Kalau dah moden ni, dia menjadikan cadar tilam ke apa, tak boleh. Sebab dia ada kuasa mistik dia. Dia boleh menyerap roh kita ataupun sesat, atau boleh membunuh kita, ataupun dia boleh menyumpah kita. Kini tradisi ini telah diwarisi menjadi satu objek budaya inovasi dalam fashion. Namun begitu, beberapa motif masih tidak dapat digunakan untuk menghormati makna motif tersebut. Keindahan seni yang bernilai tinggi ini telah digunakan dalam pelbagai acara. Koleksi kain ini telah menjadi koleksi bermakna
membuat Museum Sarawak. Sekiranya ingin melihat sendiri keunikan dan kehebatan karya agung etnik Iban ini, bolehlah berkunjung ke Museum Sarawak.